Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, pelajaran hari ini Sains tahun 5. Kita akan belajar mengenai perubahan keadaan jirim air. Murid-murid sekalian, air merupakan satu bahan yang sangat istimewa di mana air boleh wujud di dalam 3 keadaan iaitu berada dalam keadaan pepejal, cecair dan gas. Air di dalam keadaan pepejal dikenali sebagai ais. Air di dalam keadaan cecair dikenali sebagai air. Manakala air dalam keadaan gas dikenali sebagai wap air. Air berubah dari satu keadaan jirim kepada satu keadaan yang lain. Bagaimanakah ia berubah? Ia perlu mengalami beberapa proses. Yang pertama ialah proses peleburan. Proses peleburan ialah proses di mana keadaan jirim pepejal bertukar kepada cecair. Okay, cikgu tulis pepejal bertukar kepada cecair. Okay. Air dalam keadaan pepejal adalah ais. Manakala air dalam keadaan cecair adalah air. Okay, contohnya ais dibiarkan di atas meja, dia akan melebur dan akhirnya bertukar menjadi air. Ais melebur menjadi air apabila ais menerima haba. Proses peleburan ialah proses di mana ais menerima haba dan bertukar menjadi air. Proses yang kedua ialah proses pembekuan. Proses pembekuan ialah proses di mana jirim cecair bertukar menjadi pepejal. Okey, cikgu tulis cecair bertukar menjadi pepejal. Okey, tadi kita lihat air dalam bentuk cecair adalah air. Manakala air dalam bentuk pepejal adalah ais. Okey, semasa air membeku, kita letak di dalam peti sejuk tempat beku tu, air akan bertukar menjadi ais. Proses ini menyebabkan air kehilangan haba. Jadi apabila air kehilangan haba, air akan menjadi ais. Seterusnya ialah proses kondensasi. Proses kondensasi berlaku di mana keadaan jirim gas bertukar kepada cecair. Okay, cikgu lukis, akan cikgu tulis gas bertukar kepada cecair. Kalau gas untuk air adalah dalam bentuk wap air, manakala cecair dalam bentuk air. Di mana wap air akan kehilangan haba ke persekitaran dan bertukar menjadi air. Okey, macam mana keadaan dia? Okey, cikgu contohlah, beri contoh. Contohnya, gelas. Okey, cikgu letak ais, beberapa ketol ais di dalam gelas tu. Okey, cikgu labelkan ais. Okey, kita biarkan beberapa minit. Okay, kita dapat tengok di dinding luar ais tu ada titisan-titisan air yang terbentuk. Okey. Adakah gelas ni bocor? Okey, tidak Okey, titisan air ini terbentuk adalah daripada wap air yang berada di sekeliling gelas tadi. Disebabkan gelas ni sejuk, wap air tadi kehilangan haba menyebabkan wap air tadi telah bertukar menjadi cecair ataupun telah menjadi air, titisan-titisan air. Proses ni dipanggil kondensasi. Seterusnya ialah proses penyejatan. Proses penyejatan berlaku apabila keadaan jirim cecair bertukar kepada gas. Okay, kena ingat ya semua, proses penyejatan ini berlaku di sebarang suhu di bawah takat didih. Okey, maknanya di bawah takat didih atau di bawah suhu 100 darjah Celsius boleh berlaku perubahan cecair kepada gas yang dipanggil proses penyejatan. Okey, kita lihat cecair bertukar kepada gas.
Cecair itu adalah air. Gas adalah wap air. Okey, contoh yang cikgu boleh bagi ialah contohnya seperti kita letakkan sebekas air di luar, di bawah cahaya matahari. Okey. Kita biarkan selama beberapa jam. Okey. Okey, kita letak air dalam tu. Okey. Okey, selepas 2 jam kita dapat lihat pada bekas ni air tu dah tak ada. Dah kering. Mana air tu pergi? Air tadi telah tersejat di bawah cahaya matahari kerana semasa proses itu, proses penyejatan, air tadi telah menerima haba dari persekitaran menyebabkan air tadi telah bertukar menjadi wap air. Okey, seterusnya ialah proses pendidihan ya. Proses pendidihan berlaku pada keadaan jirim cecair bertukar kepada gas. Okey, sama juga macam penyejatan tadi. Cecair akan bertukar kepada gas. Apakah perbezaan di antara penyejatan dan pendidihan? Tadi cikgu dah terangkan penyejatan berlaku pada suhu di bawah 100 darjah Celsius. Manakala pendidihan pula ialah wap air akan terbentuk apabila air tadi mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Maknanya pendidihan ni apabila semua air tadi telah mendidih atau mencapai 100 darjah Celsius, air tadi akan bertukar menjadi wap air. Okey, air tadi bertukar menjadi wap air di mana air tadi menerima haba dan bertukar menjadi wap air. Jadi cikgu harap murid-murid semua dapat faham proses-proses yang berlaku semasa air bertukar kepada 3 keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas.